Okey, 3.14 memilih kaedah reka bentuk periklanan yang sesuai untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Pemilihan kaedah reka bentuk periklanan perlu diberikan perhatian bagi memastikan maklumat yang disampaikan kepada pengguna. Periklanan penting kepada produk atau jenama baharu bagi menghasilkan reka bentuk imej yang tersendiri. Kaedah reka bentuk periklanan yang dipilih mestilah sesuai dengan produk yang ingin dipasarkan kepada pelanggan sasaran. Kaedah reka bentuk periklanan bertujuan untuk memastikan proses periklanan dapat dilakukan dengan berkesan dan bersesuaian dengan cita rasa dan kategori pelanggan. Okey, contoh dia kaedah kenyataan merangsang. Dipilih untuk menarik minat pengguna mengetahui. Okey, muka surat 148 dengan lebih lanjut tentang produk. Okey, kalau kita tengok situ justifikasi dia, slogan berkilat tanpa penat menyebabkan pengguna tertarik. Muka surat 149. Ni bila kamu dah buat iklan mesti ada slogan. Menyebabkan pengguna tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan pengilap kasut Magic. Besar-besar dia tulis tu, berkilat tanpa penat kan. Orang yang selalu kilat kasut ni tak maulah penat nak kilatkan dia punya kasut kan. Okey, matlamat produk. Kaedah ini dipilih untuk memberitahu pengguna matlamat produk yang dihasilkan. Justifikasi dia menyatakan fungsi atau matlamat pengilat kasut yang boleh membantu pengguna mengilat kasut dengan cepat dan juga membersihkan kasut. Kalau sebelum ni digunakan bros kan, bros kena tonyok kan. Kalau digunakan produk pengilat kasut Magic ni tak perlulah ditonyok dengan lebih kuat kan. Penyampaian fakta. Kaedah ini dipilih untuk menyampaikan fakta tentang produk dengan tepat kepada pengguna. Maklumat mengenai cara penggunaan dan kelebihan produk dapat disampaikan dengan lebih jelas kan. Dekat situ membersihkan log PVC, menggilak kasut kulit dan PVC, gunakan bateri, ada 2 pad pengilap dan jaminan 6 bulan. Ni kamu boleh tengok muka surat 149. Dia gunakan media periklanan iklan bergambar. Ini dia punya idea lah, cambahan idea. Ada iklan yang pertama, ada iklan yang kedua, reka bentuk iklan. Ada gambar produk, ada gambar kasut. Okey, reka bentuk iklan yang ketiga. Ini muka surat 151. Okey, lepas tu dah ada tu, kamu buat analisis reka bentuk periklanan yang kamu pilih. Dekat muka surat tu, muka surat buku teks ada agih makanan ikan automatik. Contoh-contoh idea lah, idea periklanan yang kamu nak boleh analisis. Ada bag. Okey, kita pergi muka surat 160, menganalisis kaedah reka bentuk periklanan yang dipilih. Ini proses yang terakhir sebelum kamu buat iklan. Sebelum kamu hasilkan kamu punya iklan produk. Reka bentuk periklanan perlu dianalisis bagi memastikan rekaan bentuk periklanan dihasilkan sesuai dengan produk yang akan dipasarkan. Analisis yang dilakukan perlu mengambil kira ciri-ciri yang berikut yang berkesan, iaitu
Yang pertama, memberi impak, kreatif, mesej jelas, maklumat tepat, mudah diingati, unsur unik dan tersendiri. Okey, kreatif mengaplikasikan prinsip reka bentuk yang berkesan, gabungan ilustrasi dan perkataan menghasilkan daya penarik yang memberi kesan psikologi kepada pengguna. Okey, iklan yang kreatif menyebabkan pengguna tertarik, teruja, ingin mencuba dan ingin memiliki produk yang diiklankan. Okey, contoh iklan sabun Dettol yang mampu memberi kesejukan dan kesedaran. Pudina, tu iklan, betul ke tak betul tu, cuba dulu, kan? Cuba try pakai. Itu salah satu cara dia nak suruh pengguna membeli dia punya produk kreatif. Okey, dari segi memberi impak, impak dengan membuat pengguna terpukau. Iklan yang dipaparkan dapat membuatkan pengguna merasa teruja untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan produk tersebut. Iklan Ford Ranger boleh masuk dalam pelbagai situasi, masuk dalam air, masuk dalam hutan. Iklan kereta 4x4 yang memaparkan kelasakan kenderaan tersebut. Pengguna yang melihat iklan ini mesti ingin mencuba kereta untuk mengetahui kehebatan kereta ini. Mesej dia jelas, kan? Pengeluar perlu memaparkan iklan dengan mesej yang jelas bagi menarik perhatian pengguna sasaran. Mesej yang ingin disampaikan perlulah ringkas, padat serta mudah difahami oleh pengguna. Contoh iklan produk pencuci pakaian yang menyampaikan mesej kepada pengguna bahawa produk tersebut dapat menanggalkan kotoran dengan hanya satu cucian. Gunakan satu cucian saja, habis semua kotoran hilang. Mesej dia jelas kat situ, kan? Okey, maklumat dia tepat. Pengeluar bersikap telus dan menyampaikan maklumat yang tepat kepada pengguna. Maklumat yang tepat akan memupuk kepercayaan pengguna ke atas produk yang dikeluarkan. Contoh produk minuman susu yang menyatakan khasiat yang terkandung dalam produk dia. Kalau kamu tengok ni, minuman Nestum tu bersamaan dengan satu biji telur, bersamaan dengan 135 ml susu. Dan ada fiber dalam satu minuman sahaja. Semua ada, kan? Susu ada, kalsium ada, fiber ada. So tak perlu ambil secara berasingan. Okey, mudah diingati, gabungan ilustrasi, tema dan slogan yang sesuai akan menghasilkan visual yang menarik, mudah diingati dan dikenali oleh pengguna. Apabila pengguna tertarik dan ingat pada sesuatu produk, pasti pengguna mempunyai keinginan untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Nampak je gambar Starbucks ni, duk teringat dia punya minuman. Samalah, kan? Nampak je tilas, duk ingat boba. Okey, unsur unik dan tersendiri. Yang ni penting bagi iklan untuk menarik perhatian pengguna. Identiti sesuatu produk akan lebih terselah dengan adanya unsur ini. Contohnya logo Malaysia Airlines, mas menggunakan bentuk permainan tradisional atau wow, kan? Kalau tengok gambar wow tu, kita mesti teringat kepada mas, kan? Dan contoh dalam gambar tu, pembungkusan dodol yang unik oleh syarikat Tan Kim Hock mendapat perhatian pelanggan dalam dan luar negara. Kalau ikutkan dodol ni biasa je, kan? Tapi cara pembungkusan dia, dia boleh dipasarkan dalam dan luar negara.
macam-macam, perisa durian lah, perisa kelapa lah. Itu cara dari segi unsur unik dan tersendiri. Okey, dan yang terakhir sekali adalah analisis reka bentuk periklanan. Yang ni boleh buat dalam bentuk jadual. Kita dah buat tadi, ada 3 reka bentuk iklan. Kita analisis. Okey, tengok iklan yang pertama, adakah iklan tu kreatif? Kita tandakan. Yang kedua, memberi impak. Iklan yang pertama tak. Iklan yang kedua ya. Iklan yang ketiga tak. Lepas tu maklumat yang tepat, mudah diingati, unsur yang unik dan tersendiri. Kat sini bila kita tengok analisis kaedah reka bentuk, mana yang banyak dia punya tanda right, yang itu kita pilih sebagai kita punya reka bentuk iklan. Yang kalau dalam gambar ni kita pilih reka bentuk iklan yang nombor 2 kan, sebagai kita punya reka bentuk iklan yang kita nak hasilkan. Okey, membuat rumusan. Ni yang terakhir sekali. Rumusan bagi kaedah reka bentuk periklanan yang dipilih perlu dilakukan agar penambahbaikan dapat dilaksanakan sebelum reka bentuk periklanan yang terbaik dihasilkan. Reka bentuk periklanan dianalisis bagi memastikan reka bentuk menepati ciri-ciri periklanan yang berkesan, kan? Okey, kat sini kita boleh tengoklah mana yang bila kita dah analisis tadi, kita buat rumusan. Lepas tu kita ambil dan kita hasilkan periklanan yang terbaik untuk kita punya produk. Dan yang terakhir sekali adalah menghasilkan reka bentuk periklanan merujuk kepada analisis dan rumusan yang telah dibuat ke atas reka bentuk periklanan, ambil kira kelemahan atau kekurangan atau apa-apa aspek yang perlu ditambah baik. Ataupun kita buat gabungan daripada tiga idea tadi, yang mana ke idea kedua kita boleh masukkan dalam kita punya iklan. Sama juga untuk reka bentuk periklanan yang kamu kena buat, kena buat untuk kamu punya produk. Kamu kena analisis dan rumuskan. Ini tugasan kamu untuk tajuk ni. Instrumen pemasaran ni kamu kena buat satu reka bentuk periklanan untuk memasarkan kamu punya produk. Walaupun produk kamu belum siap lagi, pandai-pandailah kamu buat macam mana. Kamu boleh hasilkan dalam bentuk video, kamu boleh hasilkan dalam bentuk image, atau apa-apa yang sesuai untuk kamu pasarkan kamu punya produk. Itu tugasan kamu untuk tajuk yang terakhir dalam tingkatan 3 ni, reka bentuk sebagai instrumen pemasaran, reka bentuk dalam perniagaan. Apa-apa kalau tak faham boleh tanya dalam kita punya grup WhatsApp info RBT tingkatan 3.